Ni kita masuk ayat 14 sikit, 13 dan 14. Di ayat 13 hari tu kita cerita sedikit tentang bahagian yang satu tu, wa asiru qaulakum awijharu bih. Jadi wa asiru maknanya Allah kata apa? Cuba buka dulu ayat tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Wa asirru qaulakum, dan perlahankanlah, sir maknanya perlahankanlah suara kamu, ucapan kamu, perkataan kamu, awi jaharu bi, atau lantangkanlah oleh kamu bihi, akannya. Bihi ni menunjuk pada kaul lah. Ini bercerita tentang lisan. Jadi kita telah bincang menerusi beberapa ayat lah. Antaranya surah 13 ayat yang ke-10. Kenapa Allah kata macam ni? Surah 13 surah Ar-Ra'd, buruh. Ya, ayat 10 tu menjawablah. Cuba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama saja daripada kamu, iaitu orang yang asarral qawla, yang dia perlahankan suara, sembunyikan, wa man jahra bih, dan juga yang menguatkannya, dan juga waman huwa mustakhfin billahi, dan orang yang dia bersembunyi di malam hari, dalam gelap, dan dia sembunyi pula melakukan dosa ke, wasaribun bin nahar, ataupun yang berjalan di siang hari secara terang-terangan ni. Jadi bagi Allah sama sahaja. Jadi ini salah satu daripada kita punya, ni termasuk dalam akidah kita, keimanan kita kepada Allah, iman kepada yang ghaib. Sebab tu ayat sebelum cerita tentang sifat ghaib. Allah itu al-ghaib, alimul ghaib, maha mengetahui yang ghaib. Jadi ni kalau bagi orang yang beriman, Muslim wajib untuk dia sempurnakan masuk ni. Sebab itu
Untuk ayat ini juga tidak kita baca memang senang lah, kan? Dia perlu dididik. Bila didikan dia? Sebab itu antaranya Luqman dia didik anak dia dalam surah Luqman. Cuba tengok dalam surah 31. Tadi surah 13 ayat 10 Dan surah Luqman surah 31 pada ayat ayat 16. Ayat 16 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard. أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Jadi Luqman dia salah satu selepas dia ajar yang pertama dalam ayat 13 tentang mentauhidkan Allah dan juga beriman kepada sifat-sifat Allah ini. Jadi kata, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Sesungguhnya jika ada apa dia mithqala sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi daripada khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawat. Lalu dia berada dalam apa? Tersembunyi, sama ada di bawah batu yang besar ataupun di langit. Ya'ti biha Allah, semuanya Allah akan datangkan. Allah boleh datangkan. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha Latif lagi khabir. Jadi ayat ini, dalam ayat ni kita baca ni, innahu alimun bi zatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui zatis sudur. Ayat ini kita nak tengok ayat yang seterusnya, innahu alimun bi zatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Apa makna zat ni? Zat ni isi lah. Kita kata isi. Kalau contohnya perempuan yang mengandung, jadi apa yang dalam kandungan dia sebut apa? Zatu batniha. Apa ni? Ni dia iaitu apa? Isi di dalam perutnya. Anak lah tu. Isi dalam perut bagi perempuan itu, iaitu anak tu. Tu zatu, sesuatu yang ada dalam. Ni zat ni, perkataan ni macam tu. Sebab tu ni zatis sudur, sesuatu yang ada dalam
sudur. Sudur ni maknanya apa sudur? Terjemah dia? Sudur maknanya kalau ikut dalam beberapa kamus ni daripada atas ni, daripada leher, bawah leher sampai pinggang. Di sini dipanggil sudur. Di sini dipanggil, lepas tu kita sebut dada. Sudur lah. Ataupun sudur ni maknanya juga sesuatu yang berada di lapisan awal sekali. Contohnya ni. Kitab kan? Depan ni apa? Kulit. Sadru al-kitab. Kulit ni. Sadrul kitab tu juga sudur lah. Sesuatu yang jadi itu sebut sudur. Memang Allah kata Allah tahu apa yang ada dalam sudur. Ni lah kita punya postur daripada sini ni. Seluruh. Jadi di sini terletaknya apa? Sudur. Barulah. Jadi di sini dia ada 4 lah. Sudur ni ada 4. Jadi pertama lapisan dia sudur. Dada. Yang kedua dalam sudur ada kulub. Dalam kulub ada afidah. Dalam afidah ni juga seterusnya akhir sekali pergi kepada nama dia lubab. Inilah yang dimaksudkan tu. Sampai kepada yang terakhir lubak ni paling halus. Jadi kita ni dada kita lah. Dalam ini adanya apa? Hati. Kulub ni maksudnya apa? Hati tu maknanya ukul. Tempat menyimpan ilmu. Tempat menyimpan ilmu. Sudur kerangka dia. Faham? Sudur ni kerangka dia. Umpama macam dalam rumah. Di rumah tu mana dia punya hati dia? Punca utama dia? Di ruang tamu contohnya. Ruang tamu tu kan. Itu simpan ilmu di situ. Itu dia punya ringkas ni ya. Kemudian afidah. Afidah apa? Ilmu ni manfaat tak lagi? Dah simpan ilmu ni. Jadi ilmu ni sebab tu bila sebut kulub ini dia punya peringkat yang mana di sini ada filter. Sinilah peringkat penting kita ni. Sebenarnya apa? Ia menentukan sampai ke sini ke tidak. Ia menentukan kita ni sampai tak kepada makam yang patut kita pergi ni. Al-albab, kita jadi ulul albab. Sini lah. Jadi kulub ni sebab tu hati ni dia berqalabah, dia inqalabah, maknanya dia sentiasa berbolak-balik. Sebab tu Nabi kata dalam hati ni ada apa? Satu gupal darah, Nabi kata. Iza saluhal jasadu kullu. Bila dia baik, baiklah seluruh jasadnya. Iza fasadal jasadu kullu. Jika rosak, rosaklah semua. Ini penentu kat sini. Kulub. Rosak. Jadi sebab itu dia bergantung kepada akal dia ini. Disimpan ilmu yang macam mana. Jadi kalau ilmu dia ilmu yang rosak semua. Sampai rosak lah. Kalau ilmu dia ilmu yang baik, baiklah semuanya. Ini dimasukkan dengan sudur ni. Jadi Allah kata Allah tahu semua yang ada dalam ni. Bukan maksudnya Allah tahu kat luar ni, luaran sudur ni kita kata. Cuma sudur ni luaran, tapi maksudnya Allah tahu isi yang dalam sampai ke mana kita pergi. Jadi ini pertama ni sudur dada kita, tempat menyimpan dia sebut kulub ni. Kulub ni kalau bahasa Arab apa? Jantung. Kulub ni maknanya jantung. Kita ingat hati kan? Bukan hati tu, maksud di sini kulub kalau bahasa, dari segi bahasa jantung kita tu. Tempat paling utama. Kalau jantung tu berhenti, semua berhenti. Kan? Jantung. Sebab tu jantung ni anggota yang akan sentiasa bergerak. Anggota apa? Semua yang boleh berhenti kecuali dia je kena bergerak. Kalau dia berhenti, maka semua akan mati maksudnya. Apa dia? Jantung lah. Kan? Kulub tu. Jadi
Ini penentu. Sebab itu Allah kata dalam ayat ni, contoh ayat surah 7 ayat 179, tentang kulub ni, tempat menyimpan ilmu, tempat fungsinya akal itu tergantung atas ilmu yang dia ada. Dalam surah 7 179, baik, tengok ayat 1719 tu. Kita baca dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi ni penentu apa kulub tadi? Penentu tempat kita nanti kat mana? Kat syurga, jahanam, kat neraka, kat jahanam ke kat syurga? Mana? Kulub. Jaga ayat ni. Dan benar-benar pasti kami akan penuhkan jahanam itu daripada kalangan jin dan manusia. Apa Allah sebut pertama? Kenapa? Kerana lahum qulub, sebab mereka ada hati, mereka ada ilmu, mereka ada akal yang digunakan. Sebab tu ini penting, ini penentu ni. Di sini, di part kedua, sudut Allah kata Allah tahu zat semua yang ada dalam sudut. Jadi sudut ni maksudnya apa? Kita pun terjemah sebenarnya Allah tahu apa yang ada dalam dada. Habis kat situ. Tak cukup. Sudut maknanya maksud Allah tahu apa yang ada dalam dada, iaitu qalbu kamu sampai afidah kamu, sampai kamu ni ada loop ke tidak. Sampai situ. Ni peringkat ni. Jadi penentu kepada ni pertama ni kulub. Sebab tu tengok ayat ni Allah kata Allah akan cakap, aku akan penuhkan jahanam daripada siapa? Jin dan manusia. Ni makna apa? Jin dan manusia ni ada apa yang kita ada ni, jin pun ada. Sodar ni jin pun ada, tapi dalam cara dia lah. Dalam bentuk yang Allah cipta macam mana dia lah. Kita dengan bentuk kita, tapi sama benda yang ada. Jadi kenapa? Sebab mereka ada qulub, ada hati, ada jantung hati, iaitu tempat simpan, iaitu akal dimasukkan. Ukul, tempat simpannya ilmu pengetahuan. Lalu apabila, sebab tu Nabi kata tadilah hadis tu, apabila rosak, iza fasadal jasadu kullu, rosak semua sekali. Iza soluhal jasadu kullu, ilmu itulah menentukan rosak atau tidak ke semua anggota tubuh kita. Jadi kerana mereka ada qulub, tapi apa? La yafqahu. Yafqahu ni maksudnya kita sebut faqih lah. Sebab tu doa, antara doa kita doa Allahumma faqihna fid din, perdalamkan. Faqih ni lebih lagi daripada Allah kata la ya'lamuna, tapi Allah kata la yafqahuna, bukan la ya'lamun. La ya'lamun ni tahulah, tapi dia tak faqih, maksudnya tahu faqih ni sampai buat apa? Buat sesuatu, sampai menggerakkan anggota dia untuk melaksanakan amal soleh. Itu barulah faqih nama dia, dalam, dia faham. Jadi walahum a'yunun, mereka juga ada mata, la yubsiruna biha, tapi mereka tidak guna untuk melihat dengannya.
walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Dan mereka ada telinga tapi mereka tidak guna untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu sama macam binatang ternakan. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka inilah orang-orang yang lalai. Baik, ni kulub. Pentinglah kulub tu. Apa maksud kulub ni? Dia sesuatu yang boleh masih lagi tak stabil. Dia tak statik. Disebut kulub maknanya sesuatu yang tak stabil. Dia boleh bila-bila masa tumbang. Allah kata hati manusia ni di antara dua jari je. Allah dia boleh bila-bila masa boleh berubah. Dia kena jaga. Yang ketiga tu afidah. Apa afidah? Afidah pun makna dia hati juga. Semua empat-empat ni makna dia hati. Semua empat-empat ni makna dia hati. Tapi ada peringkat lah. Ini tadi tempat simpannya ilmu, pengetahuan tadi. Dan dia tak stabil lagi. Peringkat seterusnya afidah. Ini dah lebih dah. Ini dah sampai ke dalam. Afidah ni maksudnya sebab tu kita kata daripada perkataan afidah ni ada perkataan fa apa ni? Selalu sebut tak? Faedah ada. Faedah. Jadi di sini sampai peringkat ni kita nak dapat sesuatu, dapat faedah. Dapat hasil maksudnya. Hasil. Sebab itulah ini adalah basirah. Peringkat yang ini tadi akal. Ini dia dah ada basirah, dia dah nampak sesuatu lah. Dan yakin dengan yang dia nampak tu. Basirah. Macam mana nak nampak? Sebab dia perlukan apa ni? Pelaksanaan amal tadi. Amalan lah. Amalan. Sebab itu nak buat ni, yang ini susah nak pergi sampai sini. Sebab apa? Dia perlu masa. Kalau kita duduk belajar je tak buat apa-apa, dapat tak sampai sini? Tak akan dapat dia sampai sini. Sampai sini nanti dia masuk ayat ni lah. Sebab sini tempat simpan ilmu. Simpan banyak-banyak, simpan je lah. Simpan saja. Tapi tak dapat faedah lagi. Kita nak sampai afidah tu dapat tu. Faham? Sebab dia kena buat apa? Kena buat amal lah. Barulah nampak macam Nabi. Sebab tu cara Quran turun pun memang cara supaya manusia dapat faedah. Quran tak turun sekaligus. Quran turun nak mengajar. Quran turun selama 23 tahun yang mana Quran turun mereka perlukan apa? Lakukan aktiviti yang menyebabkan badan dia rasa penat, letih, kan? Quran ajar macam tu. Saat perang macam-macam mereka lalui, Quran turun sedikit demi nak ajar dia. Sampai saat mereka terdesak, kan? Antaranya nampak macam hadis Aisyah terfitnah. Hadis ifk tu. Dia dituduh zina oleh orang-orang munafik ni. Nabi cukup sabar. Isteri dia dan juga Abu Bakar juga sabar. Anak dia kena fitnah dengan tohmah yang cukup buruk. Macam mana nak lalui tu? Sampailah turun ayat surah An-Nur tu, 10 ayat awal tu. Allah nak buat apa tu? Kenapa nak didik? Nak tengok bagaimana ragam manusia ni, supaya manusia ni macam mana Allah nak latih Nabi ni sabar, apa tindakan kita dan sebagainya. Itu cara Allah didik. Sebab itu ini barulah sampai kepada dapat faedah. Sebab itu Quran turun contoh dalam surah 30, surah 25 ayat 32. Okey, cuba baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daripada ayat 31 dulu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan
demikian itulah kami jadikan setiap Nabi pastilah ada musuh daripada kalangan orang-orang yang mujrimin, yang suka memang cenderung kepada dosa ni. Dan cukuplah Rabb engkau, di sini Rabbina, Rabbika, cukuplah Allah yang ajar kita. Sabar, turun wahyu tu sabar nak buat keputusan tu. Cukuplah pada Rabb engkau lah hadian, petunjuk dan pertolongan. Dan dipersoal oleh orang-orang yang berdosa tadi ni, orang-orang kafir ni apa? Ditanya dalam konteks ni mengejek ayat 32. Kita baca 32. Ayat di bawah. Okey, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah. Kadzalika liyuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Cantik ni ayat ni. Jadi orang-orang yang ingkar ini berkata, kenapalah Quran ni tak turun sekaligus? Sebab semua jawapan kan dah ada. Jadi Allah kata apa? Kazalik. Sebab apa Allah buat ni? Demikianlah cara kami. Liyustabbita bihi fuadak, supaya kami mengukuhkan, sabitkan, menetapkan dengannya melalui Quran ni tadi, yang secara turun secara peringkat-peringkat ni, fuadak, supaya engkau dapat faedah, supaya dapat sesuatu. Latihan. Jadi afidah ni dia bukan mudah dia, sebab tu warattilil qur'ana warattalnahu tartila. Iaitu wahyu ni cara bacalah dengan tertib, pelan-pelan, perhatikan satu-satu, dapat faedah. Ni yang peringkat ketiga dah. Buat tak macam tu? Dapat faedah, kita nak sesuatu. Yang seterusnya barulah sampai kepada apa? Lubab. Lubab ni, ini dalam ayat Quran, lubab ni yang terakhir sekali. Ayat dia selalunya last sekali ulul albab, Sebab apa? Sebab dia lalui banyak peringkat tu. Nak capai makam yang tu adalah paling susah. Apa lubab ni? Surah 38 ayat 29 antaranya. Surah 38 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Di Quran ini kami turunkan kepada engkau penuh dengan keberkatan, supaya mereka yadabbaru, sentiasa mentadabbur dia. Daripada sini lah tadi, iaitu dia berulang kali ni usaha nak dapatkan faedah daripada apa yang dia baca tadi. Tu nama dia tadabbur. Liyadabbaru, supaya mereka sentiasa perhatikan ayat-ayatnya. Jadi tak cukup dengan ni, kita tengok ayat lain lagi. Adakah tengok Quran je? Tadabbur lah. Saya memang hari-hari dah tahu dah makna ni semua tadabbur. Tak juga. Dan waliyatadzakkara ulul albab. Barulah hasil dia dapatlah peringkat lubab tadi. Cerdik. Lubab ni maksud dia adalah kebijaksanaan untuk mengatur hidup.
Dia tahu kebijaksanaan untuk mengatur hidup sampai kepada kehidupan mana? Akhirat dia. Rubab. Itu terakhir lah. Itu yang dimaksudkan innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu tahu apa dia? Segala isi. Sampai kepada mana? Sampailah ke mana dia akan pergi. Sebab tu Allah tahulah dia ni nanti ahli neraka ke ahli syurga. Sampai tahap tu. Kan? Kat mana dia? Jadi satu lagi albab ni, lubab ni, iaitu dia kena buat apa? Tak cukup hanya ini saja. Dia kena hidup di atas realiti. Dia sekarang berada di dunia ini, dia kena gunakan nikmat Allah yang ada ni sebagai bukti yang dia tadabbur Quran. Bukti tadabbur Quran, dia akan hidup di mana? Bersosial dengan baik pula. Bukti dia adalah perlakuan dia kepada orang lain pula, kepada manusia, kepada ahli di bumi ni macam mana. Sebab itu dalam rangka apa? Dalam rangka dia rasa takut kepada Allah lah. Balik kepada ayat yang sebelum lah. Ayat ni sekarang ayat berapa? 13, 14 kan? Balik kepada ayat 12 lah. Ni jadi kita tengok surah 3 ayat 191. Ayat 190 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang, malam dan siang. Apa maksud dia? Ciptaan langit, bumi, perubahan malam, siang. Apa maksud dia? Apa faedah ciptaan langit, bumi dan adanya malam, siang? Apa faedah? Untuk kehidupan manusia. Jadi untuk manusia bermuamalah, melakukan aktiviti dia, apa dia? Mencari redha Allah lah tu semua. Itu maknanya fungsi dia kena guna tu. Jadi sepatutnya bila dia jadi orang yang mentadabbur Quran ni tadi, ahli tadi, menyebabkan dia orang yang apa? Siangnya dia produktif, malamnya sentiasa menangis, betul? Apa dia? Bertahanus sendirilah. Iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Tu maksud dia siang dan malam tu. Inilah yang dimiliki oleh siapa? Ulul albab lah. Kalau ulul albab itulah kerja dia. Siang dia produktif. Dia buat kerja kerana apa tadi? Kerana malam ni tadi tu. Dia praktik dua-dua tadi, tadabbur dan sebab tu ayat dia disambung allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, iaitu orang yang mereka sentiasa ingat kepada Allah ini dalam seluruh hidup dia. Sama ada ketika dia berdiri buat kerja, ataupun ketika dia duduk, ataupun ketika dia dalam pembaringan, baring, itu di malam hari. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia sentiasa memikirkan tentang hebatnya, tentang ciptaan langit dan bumi ini. Begitu berfaedah untuk diri dia. Itu manfaat sekali. Yang mana dia dapat menggunakannya kepada jalan Allah ini. Dan dia doa apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini hanyalah main-main, sia-sia. Maha suci Engkau, maka jagalah, peliharalah kami daripada azab api neraka. Baik, ini tentang Allah tahu apa yang ada dalam dada. Sebab itu bila yang kita dah faham ni, apa kena buat? Ayat pertama dia apa dia? Wa asiru qaulakum. Jaga apa? Jaga ucapan.
kita beriman tadi kan, Allah tahu semua. Sebab itu ramai manusia ni dia suka, dia tak nampak, dia sebenarnya dia kata dia beriman kepada Allah yang Maha mengetahui yang ghaib kan, tapi hakikat perbuatan dia tadi di siang hari atau di malam hari tu tak menggambarkan dia sebenarnya benar-benar sempurna iman dia terhadap hal ni, terhadap ayat ni. Sebab itu seolah-olah mereka boleh lari daripada Allah dalam perbuatan buruk mereka. Cuba tengok dalam surah 4 ayat 108. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Ini manusia yang ini kalau asbab dia cerita tentang orang-orang musyrikin lah. Orang-orang kafir yang merancang sesuatu lah, keburukan, ataupun juga benda ni berlaku juga pada kehidupan kita lah. Kalau realiti kita hari ni pun macam tu juga kadang-kadang. Kita banyak kan, yastakhfuna minan nas, mereka sembunyikan daripada manusia. Jadi begitu juga kalau dia ambil secara umum ayat ni, mereka sembunyikan daripada manusia, iaitu perkara buruk lah, dosa. Wala yastakhfuna minallah, sedangkan mereka tidak dapat sembunyikan daripada Allah pun, buatlah macam mana pun. Wa huwa ma'hum, sedangkan dia bersama mereka. Iz yubayyituna ma la yarda minal qaul, ketika mereka merancang sesuatu di malam hari yang tidak diredai Allah daripada ucapan-ucapan, kata-kata buruk ni. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, sedangkan Allah itu maha meliputi apa yang mereka lakukan. Jadi demikian jugalah kita dalam kehidupan ni. Jadi apa yang kita cakap pada siang ni dan malam hari ke, ketika kita bukan kat masjid ke, kita sendirian ke, apa yang kita lihat dalam kita punya telefon tangan ni ke, kan, handphone ke, apa yang kita lihat di rumah ke, ataupun apa sajalah, hatta percakapan pun semuanya akan direkod dan nanti akan dipaparkan. Baik. Dan ucapan ni sebenarnya datang pahala. Kita dah bincangkan minggu depan, ucapan ni kita rasa macam remeh, tapi sebenarnya segala apa yang kita bukan buat lagi, ucap ataupun bahkan apa ni, lintasan hati je pun dah boleh datangkan faedah yang besar lah, pahala. Dan Allah ni hanya terima ucapan yang baik, dia tak boleh terima ucapan yang buruk. Jadi kita kena jagalah. Sebab tu ucapan yang baik ni, banyakkanlah ucap apa, zikir. Contohnya subhanallah ke, alhamdulillah, tu kena banyak biasakan lah. Dan segala yang kita buat, bahkan ucapan pun akan nanti dizahirkan. Itu yang kita nak, biar zahir tu benda yang baik semua. Kadang-kadang nampak amalan dia baik dah, lebih ke akhirat tu papa dia punya ucapan dia tu semuanya, rupa-rupanya buruk benar lah.
Rupanya dia bagi tu tak ikhlas pun. Kat belakang orang tu rupanya dia cakap macam-macam. Semua nanti akan dipampangkan. Orang pandang kat dunia sekarang ni memang cukup orang yang baik lah dia tu. Tapi rupanya kat sana nanti dia akan terkejut. Dalam surah 3 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ucapkanlah jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam dada kamu atau kamu menzahirkannya, Allah mengetahui akannya, dan dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah itu maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Apa maksudnya ni? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kena baca ayat seterusnya, ayat 30. Apa yang berkuasanya? Jadi Allah boleh keluarkan pula semua yang kita sembunyikan. Dalam ayat ini kita baca, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su'. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Pada hari engkau dapati setiap jiwa ma amilas min khairin, apa yang dia telah lakukan daripada kebaikan, muhdaran, iaitu maksud dia apa? Sampaikan apa yang ada dalam hati manusia akan dikeluarkan. Apa yang ada dalam hati, bukannya yang kat luar saja, sampai yang dalam hati kita pun nanti akan semua dipaparkan. Wa ma amilas min su, dan apa saja yang dilakukan juga daripada keburukan juga akan dikeluarkan. Sebab itu kadang-kadang kita risau ni, sebenarnya kita ni banyak banyak yang zahir, yang baik, yang zahir semua kan, nampak kan, tapi pun yang tersembunyi tu lebih banyak lagi yang buruk. Itu yang takut. Kenapa semua akan keluar nanti. Dan tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jadi orang-orang ini nanti dia akan rasa apa? Dia ingin kalaulah di antara dia dan di antaranya amal-amal dia tadi yang buruk tadi ada apa dia? Amadan ba'ida. Jarak yang cukup jauh. Ini Allah kata wa yuhadzirukumullah nafsah. Demikianlah Allah mengingatkan, beringat-ingat, Allah menakut-nakutkan kita. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah itu maha kasih kepada hamba-hamba dia. Sebab itu Allah peringatkan awal-awal. Sebab apa? Dia akan keluarkan, bahkan dia akan keluarkan semua. Dalam surah 4 ni juga, surah 4 ayat 42.
4 ayat 42 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Jadi pada hari orang-orang yang ingkar ini kepada Allah dan mendahaka kepada Rasul dia, ingin kalau dia dijadikan tanah, diratakan menjadi tanah. Wala yaktumunallaha haditha, ketika dia tidak tersembunyi pun daripada Allah walaupun satu perkataan pun. Ketika itu. Jadi ini dia cerita orang kafir yang termasuk orang munafik yang dipandang baik hari ini, tapi nanti dia akan bimbang keadaan ini berlaku pada dia. Baik. Sebab itulah ayat ini menyuruh kita apa? Tinggalkan dosa-dosa. Hari ini kita nampak nak tinggal dosa, tapi dosa apa? Maksudnya tinggalkan dosa zahir dan batin. Dosa hati itu ditinggalkan. Selalu kita tinggalkan dosa yang zahir, tapi tetap hati ni ada apa? Masalah kepada orang. Itulah yang kena tinggalkan dosa tu, sebab dosa itulah penentu nanti juga. Sebab itu dalam surah 6 ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadharu zahiral ithmi wa batinah. Innal ladzina yaksibunal ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Wadharu zahiral ismi wa batinah. Tinggalkanlah kamu dosa yang terang-terang. Dah tinggal dah. Dan juga dosa yang tersembunyi, tinggalkan juga. Iaitu dosa kita dengan Allah saja. Dosa kita ketika tersembunyi, ketika tidak dilihat oleh orang, tinggalkan. Sesungguhnya orang-orang yang yaksibunal isma, yang sentiasa mereka ini kasabah apa? Bukan yak malu ni, yaksibun. Mereka memang usaha buat benda tu. Dia memang tunggu ketika tak ada orang, dia nak buat. Kan ni satu masalah sebenarnya. Kan? Jadi yaksibunal ism, memang mereka usaha untuk melakukan dosa ini. Kelak mereka nanti akan dibalas disebabkan apa yang mereka yaqtarifun, memang berkeinginan untuk melakukannya. Jadi ini faedah daripada ayat innahu alimun bizatis sudur. Dan sebelumnya ditekan dengan ayat yang 14. Ala, ingat, ya'lamu man khalaq. Dia maha mengetahui, ya. Ya'lamu apa? Dia mengetahui man akan. Jadi man ni rujuk kepada bukan benda lah, kepada makhluk lah yang berakal. Jadi dia tahu setiap yang dia cipta ni. Jadi dia yang cipta kita.
Dia yang cipta kita, dia tahulah kita ni macam mana, kan? Jadi dia tahu sampai apa, seluruh apa yang ada pada isi hati kita, dia tahu. Setiap kita. Man tu maknanya setiap kita dia tahu. Dan wahuwal latif, dan dia itu maha apa latif? Sikit saya ringkaskan. Latif apa? Teliti. Latif. Latif ni maksudnya halus perancangan. Halus perancangan. Contoh latif ni dalam surah 12 tu semuanya nak cerita Allah itu latif. Surah Yusuf tu nak faham latif ni, surah Yusuf tu lah cerita sifat latif tu. Faham tak? Cerita surah Yusuf tentang Nabi Yusuf menggambarkan Allah itu latif. Cuba tengok surah Yusuf ayat yang ke surah 12 surah yang ke-12. Ayat ayat dia. Sekejap. Minta maaf. Sekejap. Ayat yang ke 100. Ayat 100. Ayat 100. Ini khulasah, iaitu kesimpulan daripada kisah-kisah dia lah. Kisah Yusuf ni. Kemudian kita baca ayat 100 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati. Inna rabbi latiful lima yasha. Innahu huwal alimul hakim. Jadi dan dia mengangkat kedua ibu bapanya di atas singgah sana. Lalu wa kharru lahu sujada, kesemua mereka ini hormat kepadanya, tunjuk hormat kepada baginda Nabi Yusuf ini.
Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Dan Nabi Yusuf kata apa? Benar-benar Allah telah berlaku ihsan kepada aku ketika dia keluarkan aku daripada penjara. Dan telah datang kepada kamu apa dia? Minal badwi, daripada apa dia kata badwi ni? Ada makna dia? Kita tengok. Apa dia kata tu? Daripada sebelum inilah, daripada ketika mana apa? Daripada dusun Padang Pasir. Bukan ni, dia kata apa? Apa makna dia? Apa makna dia ni? Kan tu makna dia tu. Sekejap. Dusun di daerah Syam. Ialah ketika tempat dululah dia di satu tempat yang tidak ada ni lah, di pedalaman lah. Wa qad ahsani, kemudian ketika mana an-nazara syaitanu baini wa baina ikhwani, ketika itu syaitan buat sesuatu yang mana menyebabkan hubungan di antara dia dan saudara dia itu menghasut dah, merosak hubungan antara dia dan saudara dia. Jadi dalam ayat ni poin dia, inna rabbi latiful lima yasha, sesungguhnya Rabb Tuhanku ini latif di sini maksudnya apa? Ini dicerita daripada awal, daripada di tempat yang di tempat yang jauh, ini berada di sini dan dia jadi seorang yang terkemuka. Jadi maksud di sini latif tu Allah itu maha halus rancangan dia. Jadi kita tak tahu ke mana, kita tak tahu apa yang akan berlaku pada kita. Maha halus perancangan bagi apa yang dia kehendaki untuk terjadi. Innahu alimul hakim, semua dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi itulah maksud latif. Jadi ingat, dia tahu siapa apa yang dicipta dan dia maha halus perancangan dia. Kita tak tahu. Kita sangka kita boleh tipu dia, kan? Tapi dia boleh buat. Macam contoh kisah Nabi Yusuf ni, dah lah masuk memula apa? Nak dibunuh oleh saudara dia. Masuk dalam perigi. Kemudian masuk perigi, kena ambil jadi hamba pula. Jadi hamba pula, kena ni pula dengan seorang wanita dan masuk penjara pula. Masuk penjara pula, ingat nak keluar, tak dapat keluar. Dilupakan oleh syaitan pula kan. Lama lagi duduk dalam penjara. Lepas tu baru dapat. Jadi kalau ikut logik manusia, boleh tak jadi sampai apa yang berlaku pada Nabi Yusuf yang terakhir tu? Jadi pemimpin, jadi menteri. Kalau ikut logik kita agaknya macam mana boleh sampai macam tu? Itu maksudnya Allah latif. Benda yang nampak negatif kan, ini memang habislah kehidupan dia, kira gelap lah hidup dia, gelap. Tapi tidak. Siapa yang punya perancangan? Allah. Allah itulah latif. Itulah maksud latif. Kita sebut al-latif ni apa? Allah itu maha halus, teliti, kan? Maksudnya perancangan dia tu sungguh halus yang kita tak akan boleh tahu. Jadi al-khabir, dan juga dia itu maha khabir ni pun lebih kurang lah. Khabir ni barulah teliti. Khabir ni iaitu khabir, bila kita ada mubtada ada khabaran. Faham? Bila ada tajuk ada cerita yang berkaitan dengan tajuk. Jadi setiap kita ni Allah itu maha tahu perkhabaran kita ni macam mana, apa cerita kita daripada awal sampai sudah. Apa cerita kita daripada awal sampai sudah Allah maha mengetahui. Jadi ini bila kita baca ni, mengubahlah kita punya sikap hati kita. Ayat ni sebenarnya untuk mengubah hati kita ini menjadi manusia yang apa? Sentiasa menjaga semua sekali. Jaga apa?
Hati, lisan dan bahkan perbuatan. Sebab apa? Perbuatan dan lisan boleh menipu, tapi hati tak pernah tipu. Hati ni sebenarnya tak pernah tipu, tak boleh tipu Allah. Manusia boleh nampak dari segi lisan dan perbuatan. Sebab tu wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bi dzatis sudur. Tak guna pun kamu buat. Dan bahkan apa yang ada dalam ni semua akan dizahirkan nanti. Baik. Jadi sekadar itu dulu. Jadi besok puasa apa esok? Puasa Arafah. Jadi puasa Arafah ini fadilat dia cukup besar lah. Apa dia fadilat dia? Diampunkan 2 tahun. 2 tahun. Kita tengok dalam hadis, satu hadis Nabi sebutkan siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffaras sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Jadi puasa pada hari Arafah ini menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi siapa yang puasa dia akan setahun yang lepas ni dan yang akan datang, selama maknanya 2 tahun. Jadi itulah yang kita harapkan. Kita nak dapat keampunan daripada Allah, maka disunnahkanlah kita semua berpuasalah pada esok hari tu, insya-Allah. Cuma puasa tarawih ni, hari ni tarawih itu tak sahih. Itu hadis dia maudhu', satu palsu, satu lagi dhaif, terlalu dhaif. Cumanya kalau kita nak puasa, janganlah kita mengiktikad dengan ada fadilat yang itu lah. Tak ada. Fadilat tu tak ada, palsu. Tak boleh lah. Tapi puasa, nak puasa lah. Esok boleh tengok. Esok memang kita boleh kata, saya nak puasa ni sebab nak dapat fadilat keampunan setahun ni, dengan tu boleh. Tak ada masalah. Sebab memang sahih. Itulah kita kena tengok lah. Boleh Baik, saya cukup lah. Ada soalan? Tak boleh? Subuh, takbir, subuh. Takbir raya subuh esok, yalah. Boleh lah. Jadi lain-lain ada lagi. Buatlah seperti biasa, yang lain tu semua okey je. Cuma yang satu tu lah. Ya. Dosa besar, dosa kecil. Mana dosa besar? Betul besar? Dosa besar, dosa kecil. Mengatakan dosa kecil saja. Dosa kecil. Saya tanya ustaz. Hapus dosa tu? Dosa kecil saja. Dosa yang kita tak sengaja. Doktor, dosa yang kita ni saya sebut dosa ni. Saya tengok handphone ni kan dalam kereta dah dosa dah. Kan? Kadang-kadang banyak benda yang dosa. Sebenarnya satu lagi, benda yang sia-sia itu dosa ke tak? Dosa. Lawa tu dosa. Kadang-kadang kita tengok kan, tak ada buat apa pun, dosa dah sebenarnya. Sia-sia tu dosa. Duduk saja pun dosa. Sebab apa? Sebab apa? Sebab itu kufur. Kufur dengan satu nikmat. Apa nikmat dia? Iaitu masa, nyawa. Termasuk kufur, tapi tak nampak lah kan. Peringkat kufur dia juga tu. Tapi kita kufur dengan apa tu? Bukan dengan harta kita belanja boros tak. Tapi dengan satu harta yang penting. Apa dia? Nyawa kita, masa. Sebab tu Nabi satu masa pun tidak dibazirkan Nabi. Sebab tu umat dahulu ni dia tidur kerana apa? Tidur ada peringkat tak? Ada tidur yang dosa, ada tidur yang berpahala kan? Tidur yang mana? Tidur kerana penat. Jadi tidur ni kerana penat, bukan tidur tak tahu nak buat apa. Tidur tak tahu nak buat apa berdosa. Tidur sebab penat sangat fikir ke itu tidur insya-Allah berpahala lah. Sebab tu kena berantuk. Jadi tu rugi. Dan datangkan lagi-lagi PKP. Kita rasa PKP ni macam mana? PKP ni bimbang sebenarnya banyak dosa kat rumah. Kena buat sesuatu jugalah.
ahli keluarga ada, ajak dia baca Quran ke, ajak dia ni, kita dah ada ni kan, dah ada ni, cuba ajarkan kat dia, dapat pahala. Cuba buat. Kita tak pernah buat kan, cuba kat masjid kita dengar kan, kita dengar, rasa cuba kita ada azan balik nak tadabbur jugalah kat family. Orang kata abang ni buang terbiat ke apa, tak, memang itu kan kita nak buat, memang itulah kan. Buatlah benda yang kita jarang buat, mungkin kita ada halangan ni, kita cuba buat. InsyaAllah itu terbaik lah. Maksudnya tadi dosa kecil. Ada lagi soalan? Tak ada? Sini ada buat korban ni. Korban berapa ekor? Ha? 5 ekor. 5 ekor, Masya Allah. Okay. Cukup lah datang. InsyaAllah. Saya kat Ipoh ada buat. Tak sempat lah kot. Semoga Allah mudahkan lah semua. InsyaAllah kita jumpa pada minggu akan datang. Baik, aku satu lagi lah, sedikit perkongsian tentang, boleh ke ni? Kongsi lagi ni? Lambat lah ni. Tentang satu ayat yang penting, tentang apa ni? Ni korban kan. Yang kadang korban ni dia satu sunnah. Dia apa? Muakkad, maknanya sangat dituntut. Sebab apa, kadang-kadang kita fikir dalam hidup kita kita rosak, kita boleh baiki serta-merta kan. Banyak kali, ataupun apa sajalah perkara yang menjadi satu, orang kata kita nak maintain benda tu kan, kita boleh buat. Sedangkan ia bukan setahun sekali. Tapi korban ni cuma setahun sekali je. Cuba bayangkan. Setahun sekali saja. Covid tak benar kan? Kenap kan? Setahun sekali, cuma apalah nilainya gitu, yang dengan korban ni nak pada Allah ni, kita nak beri pada Allah dengan yang kita buat biasa untuk diri kita. Apalah nilai yang sangat kan? Tak banyak pun. Dan satu lagi, cuba tengok dalam surah last surah 16, boleh surah 16 ayat yang ke mana letak Quran lah. Surah 16 ni penting. Kita cuba hayati ayat ni lah sebenarnya ni musim korban ni kan. Surah 16 ayat ni tak adalah kaitan, ada kaitan lah, kaitan ni cerita pasal infak lah. Surah 16 ayat 96. Surah 16 ayat 96. Boleh? Ada buka? Kita tengok Jadi Allah sebut, ayat ni penting, ma indakum yanfad. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Tengok ayat tu. Dua perkara penting tu. Pertama, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ni apa? Hafalkan dua ayat ni, dua frasa ayat ni. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa tu maksud dia? Ma indakum, apa yang ada dengan kamu, di sisi kamu, dia akan lenyap. Yanfad. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang ada dengan Allah, dia kekal. Kita fahamlah ayat tu kan? Apa yang kita nampak ayat ni? Apa yang kita nampak? Boleh dapat apa ni? Dunia sementara. Okey. Jadi di sini ada bank. Ada bank. Ada dua bank dalam dunia ni. Adalah hidup kita ada dua jenis bank lah. Satu bank dunia, satu bank akhirat. Satu bank dunia, satu bank akhirat sebenarnya. Jadi bank dunia, sebagaimana kita suka nak labur kan, kita melabur kepada sesuatu. Berapa lama kita labur, lepas tu kita boleh keluarkan. Paling lama lah, pelaburan paling banyak dalam makan masa selama berapa tahun? Kalau macam KWSP berapa tahun? Setahun sekali ya. Jadi kita akan pilih pelaburan kat mana, kita akan pilih yang paling banyak di dividen, yang paling meyakinkan kita kan, yang paling kita yakini. Siapa yang kita yakin tu? Siapa yang kita yakin untuk simpankan pelaburan kita? Siapa?
Manusia lah. Manusia kan? Manusia lah. Jadi Allah kata, aku ada bank. Macam itulah kata. Dia ada bank yang dia. Dia siapa? Dia yang cipta manusia-manusia yang kita yakin nak simpan duit kat dia. Dia yang cipta manusia-manusia tu yang kita yakin kita nak simpan duit kat dia. Dan kita yakin yang dia boleh bagi manfaat kat kita banyak, kan? Sekarang ni Allah kata, aku yang cipta semua tu. Yakin tak nak simpan kat aku? Sifat aku simpan ni apa? Kekal. Sifat yang dia simpan tu tak kekal. Kat situ. Lepas tu tutup ayat ni Allah kata apa? Walanajziyannal ladzina sabaru. Apa maksud ni? Kenapa ada sabar kat situ? Walanajziyannal ladzina sabaru. Kenapa? Dan pasti kami sungguh-sungguh akan balas orang-orang yang sabar. Sebab apa? Kenapa dia kata sabar? Inilah. Sekarang ni kalau kita labur, kita tunggulah nak sampai dia punya habislah kan, matang dia kan. 10 tahun. Sabar tak tunggu? Sabar 10 tahun. Seronok dah keluar kan. 10 tahun tadi tu. Dia pun matang, dia pun keluar. Cukup sabar 10 tahun. Yang ni maksud dia nak sabar berapa tahun? 60 ke 70 tahun je. Umur aku ni 60-70 tahun je. Itulah kan. 60-70 tahun je sabar. Sabar. Untuk kita infak tadi tu, sabar. Allah akan balas. Mana sabar yang lebih hebat? Sabar yang ini ke sabar tadi 10 tahun? 50 nanti baru boleh keluar duit. Contoh kan? Sekarang ni sabar dia dengan ni. Itulah Allah kata kami akan balas orang yang inilah sabar sampai mati. Sabar sampai mati. Simpan kepada siapa? Kepada pemegang amanah yang paling patut kita imani ni. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencipta pemegang amanah yang lain yang kita cukup yakin ni simpan sana sini, tapi tak pernah cukup yakin nak simpan dekat dia, yang dia yang cipta orang yang kita yakin nak simpan tu. Cuba fikirkan. Jadi ma indakum yanfada wa ma indallahi baq wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum, upah mereka, dan kami pasti akan balas orang yang sabar dengan nak terima upah mereka ini. Ahsanu maka ya'mal, lebih baik daripada apa yang mereka buat tu. Jauh lebih baik daripada apa yang mereka buat. Ini ayat ni penting. Maka kita apalah sangat kita nak beri pada kan Allah ni, korban kita ni dan sebagainya lah. Jadi sekadar itulah. Surah berapa ni Ustaz? Ini surah 6 ayat 96. Surah 16 ayat 96. Ni surah nikmat. Surah Nahl ni satu nama dia lagi surah An-Nikmah. Nikmat, cerita nikmat Allah dalam ni. Jadi kita semua guna nikmat yang ada dalam surah ni. Maka Allah kata nikmat tu kamu nak serah ke siapa? Nak labur buat siapa? Nak labur pada siapa? Pada Allah. Jadi bolehlah sekadar itu dulu untuk hari ni. Dari lagi kalau dalam musim ini ada yang makan gaji, kan? Walaupun tak kerja ada gaji. Tapi ada yang manusia yang mana? Dia terputus bekalan. Masa inilah kita nak buat. Masa inilah nak. Jangan kita kata dah ramai buat dah. Kita nak kita tak payah buat lah. Ramai nak buat tak. Ambil lah bahagian sebab apa? Kita nak pahala tu. Tak kira sebanyak mana orang dah buat pun, kita pun nak juga sama ambil bahagian. Sebab apa kita buat bukan untuk mengejar nak lawan pula populariti orang lain, tak. Niat dah tak betul dah. Jadi kalau dia jenis tak peduli ni, dia seorang buat orang tak peduli pun tak apa, dia nak buat nak dapat pahala. Kena ingat itulah. Cuba usahakanlah di sini kan. Cari buat sesuatu lah. Mungkin ada program-program kan yang dah buat kan. Jadi sekadar itulah. Untuk hari ni, mohon maaf ambil masa sampai lama hari ni. Dia hari special kan, besok nak. Jadi selamat semoga Allah mudahkanlah urusan untuk ibadah haji kan, 5 ekor tu, dan dalam keadaan semua tak boleh nak tak boleh ramai-ramai kan. Dan insya-Allah aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.